Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid Ustaz tahun 1 Ibnu Sina. Okey, baik. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung guna buku Kafah Sains. Buku Kafah. Okey. Kita akan sambung untuk tajuk yang kedua. Okay, tajuk yang kedua iaitu apa? Badan sihat, otak cerdas. Okey, badan sihat, otak cerdas. Okey, muka surat 7. Semua boleh ikut sama-sama. Kita tengok muka surat 7. Okey. Okey, semua buka sama-sama. Tengok sambil awak dengar video ni. Okey. Yang pertama sekali kat sini kita tengok ada ayat Al-Quran. Okey, kita tengok ayat Al-Quran ni. Kita baca sama-sama ikut Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksud dia apa? Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kan? Nampak tak kat sini? Maksud Al-Quran ni nak menjelaskan kepada kita, kepada manusia, menyuruh kita untuk kita makan makanan yang halal. Makanan yang halal lagi baik. Makanan halal ni apa? Makanan halal ialah makanan yang tidak bercampur dengan unsur-unsur najis. Yang tak bercampur unsur najis, yang tidak maksudnya yang dibuat oleh orang Islam, orang Muslim. Tu makanan yang halal. Okey. Jadi halal lagi baik. Maksudnya halal lagi baik ni adalah halal dan thayyiban kan. Maksudnya kena pastikan makanan tu bukan setakat halal, tapi makanan tu juga adalah baik, suci. Maksudnya makanan tu bersih. Okey, contoh lah macam ibu masak kan. Contoh ibu masak tom yum. So kena pastikan sayur-sayur yang digunakan tu adalah dibeli daripada orang-orang Islam. Maksudnya dia jaga sayur-sayur yang bersih, yang tidak campur dengan najis. Kan? Kena pastikan sayur tu bersih, dibasuh dan dimasak dengan betul. Itu makanan halal lagi baik. Okey. Jadi kemudian disebut Al-Quran ni juga makan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi lah. Apa yang ada di bumi ni kita boleh makan, tapi pastikan makan yang halal lagi baik lah. Sebab apa? Kat bumi ni ada je makan yang haram. Kan? Kemudian, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya janganlah kita ikut langkah-langkah syaitan. Janganlah kita ikut bisikan-bisikan syaitan. Contoh, sebab kat bumi ni ada makanan yang tak halal. Kat kan? Kita ada makan-makan yang tak halal. Contoh macam apa? Contoh macam babi kan. Babi adalah makanan yang haram. Tak boleh makan. Arak. Minuman yang haram. Jelas Allah sebutkan. Minuman yang haram. Tak boleh minum. Haram. Tengok kan. Tengok orang yang suka minum arak kan. Tengok. Dan menyebabkan isidin sana sini. Kemalangan sana sini. Dan membahayakan nyawa. Okey. So kita jauhkan makanan-makanan yang tidak halal. So kita kena jaga makanan ni sebaik-baiknya. Kemudian kita nak kenal piramid makanan. Piramid makanan ni adalah konsep pemakanan yang seimbang yang kita kena amalkan dalam pemakanan kita. Nampak? Nampak? Ada aras yang pertama, bawah sekali. Aras yang pertama iaitu kita kena makan yang paling banyak. Apa yang makanan yang kita kena paling banyak? Makanan yang paling banyak adalah kita kena makan apa? Nasi, roti, bijirin, spaghetti. Okey.
Ya, makanan-makanan yang paling banyak sebagai tenaga untuk kita lah. Okay. Kemudian aras yang kedua pula iaitu makan dengan banyak. Maksudnya yang kurang sikit daripada yang paling banyak tadi. Iaitu apa? Sayur-sayuran dengan buah-buahan. Dua ni. Yang penting untuk kita makan dengan banyak. Maksudnya dalam sehari tu mesti kita kena ambil sikit. Ambil buah sikit, makan buah juga, makan sayur. Okey. Kemudian yang aras yang ketiga iaitu makan secara sederhana. Makan secara sederhana ni pula iaitu apa? Produk tenusu dan juga daging dan ikan. Ayam, ikan, daging, lembu ke apa daging lah. Kemudian aiskrim, susu. Inilah yang kita kena jaga. Dari sudut kita kena makan secara sederhana lah. Tidak boleh makan banyak sangat. Sekadar perlu sahaja. Kemudian aras yang keempat iaitu aras yang paling kita kena makan paling sikit. Iaitu apa? Itu makan yang berminyak dan juga bergula. Kan? Pisang goreng ke, ayam goreng ke, kan air gas, benda yang banyak gula, air gas kan. Tu kita kena kurangkan minum. Kurangkan makan minuman yang bergas ni. Okey, kena jaga. Sebab air manis ni perlu juga dalam badan kita, cuma tak boleh ambil secara berlebihan, kena kurangkan. Ambil sekadar perlu. Kena banyakkan minum air masak. Tu yang penting tu, air masak. Okey. Kemudian makan makanan yang kurang berminyak. Macam pisang goreng apa semua tu boleh je makan. Cuma kita kena jangan selalu makan lah, kena kurangkan. Okey. Penting untuk kita jaga pemakanan seimbang ni. Sebab apa? Untuk menjamin kita punya badan kita ni, supaya badan kita ni sentiasa sihat, kuat. Dan juga bila badan kita sihat dan juga menjamin kita punya otak yang cerdas. Sebab itulah otak yang cerdas ni hasil daripada pemakanan. Hasil daripada pemakanan. Bila makanan kita jaga, kemudian badan kita pun akan sihat. Bila badan sihat, otak pun akan cerdas. So asas dia adalah makanan tu kena jaga. Okay. Kemudian muka surat 9 aktiviti yang kedua ni iaitu makanan yang halal dan haram. Kita akan tengok apa makanan yang halal, apa makanan yang haram. Okay. Makanan yang halal dan baik dimakan apa? Yang pertama sate. Sate apa? Sate ayam ke, sate sate kambing ke, sate rosa ke. Makanan yang halal. Kita boleh makan sate. Kemudian buah. Tak kisahlah buah apa, buah temikai, manggis, buah apa yang awak suka. Manggis, duku, lansat, pulasan, rambutan, durian. Okey. Boleh makan. Yang halal. Okey. Tapi pastikan bila kita beli buah ni juga, kita kena pastikan yang buah ni adalah buah yang dibuat, yang dijaga, yang dihasilkan oleh orang Islam lah, sebaiknya. Okey. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang dimasak oleh Muslim. Ini penting ini. Pastikan bila kita beli makanan tu, orang yang masak tu ataupun tuan rumah, tuan kepada yang masak makanan tu adalah orang Islam. Restoran ke, pasar malam ke kan. Kita kena pastikan yang kita beli tu adalah daripada orang Islam. Tapi boleh tak kalau kita nak beli makanan daripada bukan Islam? Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh. Boleh jika kita nak beli daripada makanan orang bukan Islam ni. Cumanya maksudnya kita kena pastikan kita kenal dia lah. Kita tahu dia tu macam mana. Dia tu mungkin memang menjaga makanan yang dia memang jenis jaga makanan yang bersih, makanan yang halal. Maksudnya makanan-makanan yang orang Islam boleh makan. Tapi kalau kita tahu orang bukan Islam ni, dia orang ni biasalah kan. Kadang-kadang mungkin dia orang ni ada juga yang mungkin jenis yang suka makan benda yang haram, minum-minum haram. Maksudnya dia orang punya tangan ni kan, tangan dia orang pegang benda-benda yang haram kan. So sebaiknya kita kena elakkan lah makanan-makanan daripada orang bukan Islam ni. Kita makan makanan daripada orang Islam saja. Kemudian contohnya adalah sayur. Sayur ni kena makan lah. Sayur bagus lah makan. Untuk kesihatan, halal dimakan. Pastikanlah kita beli daripada orang Islam juga. Kemudian yang seterusnya terakhir adalah makanan yang bersih. Kan? Makanan yang bersih ni contoh bila awak beli ibu masak ke apa ke, contoh pastikan bahan-bahan yang digunakan tu dibasuh dengan sebaiknya.
Okey. Dan makanan-makanan yang tidak bercampur dengan najis. Kemudian B pula, makanan yang haram dimakan. Apa makanan yang haram dimakan? Yang pertama adalah makanan binatang yang tidak disembelih dengan sah. Maksudnya apa? Contoh, ada binatang tu dia sembelih tu sembelih ayam, contoh sembelih ayam kan. Ayam ni bila nak sembelih dia kena pastikan urat. Ada urat, ada 2 jenis urat yang kena putus. Iaitu urat merih dengan satu lagi urat apa saya lupa lah. Kena betul-betul terputus. Kalau tak putus, so binatang tu dia akan jadi tak sah sembelihan dia. Bila tak sah, haram dimakan, tak boleh makan. Sebab tu kita kena tahu, kena pastikan makanan tu adalah disembelih dengan sah. Tapi kalau makanan yang, contoh kalau binatang kena langgar, so ayam kena langgar, lembu kena langgar, boleh tak kita makan? Sebab maksudnya dia mati disebabkan kena langgar. Boleh tak? Kena bunuh ke, boleh tak? Jawapannya tak boleh, sebab dia mati kena bunuh kena langgar, bukan disebabkan sembelihan yang sah. Sebab haiwan ni, binatang yang boleh kita makan adalah haiwan yang sah cara penyembelihannya. Kalau sebab kena bunuh ke, dia kena langgar ke, tak sah. Bukan cara Islam. Tak boleh kita langgar dia. Tak boleh. Dia dibangkai. Bila binatang yang dibunuh ke, kena langgar ke, mati, itulah dah jadi binatang dia dibangkai. Bangkai tu maksudnya jadi najis lah. Tak boleh makan. Kemudian yang kedua, makanan yang bercampur dengan najis. Apa makanan yang bercampur dengan najis? Contohlah masak-masak, contoh masak tom yum ke apa kan. Contoh masak tom yum, tiba awal letak babi. Letak daging babi sikit. Atau letak bahan-bahan yang ada busukkan babi, contoh. Tak boleh. Tak boleh makan. Tak boleh bercampur dengan najis. Najis ni, najis tu macam bangkai. Bangkai tu najis lah. Okay. Kemudian yang ketiga, haiwan yang haram dimakan. Iaitu apa? Haiwan yang haram dimakan ni Allah sebut dalam Quran apa? Anjing, babi. Kan, dua binatang ni. Dan juga haiwan-haiwan lain adalah haiwan-haiwan yang mempunyai gigi taring ataupun haiwan yang berkuku tajam. Contoh macam apa? Haiwan yang berbisa pun tak boleh makan. Ular ke, macam singa, kuku tajam, gigi taring tak boleh makan. Helang, burung helang tak boleh makan. Itu. Haiwan berbisa, haiwan yang gigi taring, haiwan berkuku tajam, tak boleh makan. Okey, kemudian seterusnya. Aktiviti yang ketiga ni senang. Labelkan makanan yang halal atau haram dimakan. Ni senang je. Ni awak labelkan sahaja tadi. Kita dah tengok tadi kan makanan apa yang halal yang haram, awak labelkan lah. Yang pertama ni sate. Halal ke haram? Tulis je. Ikut macam dalam soalan tu. Halal ke haram? Kalau halal tulis halal, kalau haram tulis haram. Ada 7. Ada 7. Okey, yang awak perlu selesaikan. Labelkan dia. Tuliskan kat atas garisan tu. Okey, so bila awak dah selesai yang ni, so kita nak tengok yang seterusnya ni adalah cara makan Rasulullah. Bagaimana cara Nabi makan? Ini adalah cara yang kita kena cuba ikut dan kena sungguh-sungguh kena ikut apa yang Nabi SAW, macam mana Nabi SAW makan. Itu yang pertama apa? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pastikan tangan kita ni cuci dulu, basuh dulu, bersih, tengok, barulah kita makan. Okey, sebab apa kadang sebelum kita makan tu kita ada pegang apa-apa, pegang benda yang kotor, pegang benda-benda yang menajis, tu kita terus makan. Tak boleh, itulah tak bersih tangan kita. So kena pastikan basuh dulu tangan, barulah kita makan. Dan sebelum makan pula kita basuh balik tangan kita. Dan yang kedua apa? Mulai makan dengan membaca doa ataupun bismillah. Ni penting ni. Kadang kita nak cepat sangat, kalau nak makan lapar sangat terus makan. Tak boleh lah. Paling kurang pun bacalah bismillahirrahmanirrahim. Madai. Ataupun kita baca doa macam biasalah, doa makan kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ataupun doa pendek ni, saya boleh jawab. Satu doa pendek ni iaitu bismillahi ala barakatillah. Bismillahi ala barakatillah. Tu pun bagus juga doa tu, doa pendek. Okey.
Kemudian doa makan buah. Kan gambar buah kan. Ada sunnah doa makan buah apa? Cara doa makan buah, Allahumma barik lana fi samarina. Doa makan buah. Dan yang ketiga, mengakhiri makan dengan pujian kepada Allah. Kan? So bila kita makan, dah selesai makan, kita puji Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Ataupun dalam doa sebelum makan ni apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ataupun kita sebut alhamdulillah pun sudah memadai. Tanda syukur kita pada Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, makan tidak terlalu kenyang. Ni yang penting ni. Kadang kita kadang makan, dah kenyang dah, dah senawa 3, 4 kali, 10 kali senawa dah, makan lagi tak berhenti. Nabi SAW Nabi SAW makan, bila lapar baru Nabi makan. Bila betul-betul rasa lapar baru Nabi akan makan. Kemudian bila dah sebelum kenyang tu dia berhenti. Nabi dah berhenti dah. Bukan bila dah kenyang baru berhenti. Okay? Sebelum kenyang tu kita berhenti dah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi makan hanya sekadar untuk alas perut, untuk tenaga je. Untuk buat ibadah dan sebagainya. Nabi bukannya makan nak pergi masa makan yang penting, tak. Makan tu bukan yang benda yang utama. So kita makan ni hanya sekadar perlu je. Untuk kehidupan seharian. Makan. Dan yang kelima, dimulai dengan cara yang terdekat. Dimulai dengan yang terdekat. Maksudnya apa? Contohnya, bila awak makan dengan family kan. So kat tengah-tengah ada lauk macam-macam. Ada ayam goreng, ada sayur, ada ikan ke sebagainya, ada kuah. Kan? So, kita ambil dulu yang paling dekat. Kita makan dulu yang paling dekat dengan pinggan kita, dengan nasi kita. Contoh, dekat dengan nasi kita tu apa? Ada sayur. Ada timun contoh. So, kita ambil dulu sayur dulu, kita makan. Tu adab tu, bila kita makan. Ambil yang paling dekat dengan awak. Bukan dekat dengan orang lain, dekat dengan diri sendiri. Tu. Janganlah nampak ayam goreng kat ujung jauh. Ambil ayam goreng dulu, nanti habis. Ambil dulu. Tahap. Jangan macam tu, elakkan. Okay. Cara Nabi, dia akan ambil makanan yang paling dekat dulu dengan dia. Kemudian yang keenam seterusnya, tidak mencela makanan yang disajikan. Jangan. Nampak makanan tu, nampak tak sedap ni. Terus. Cela makan tak elok. Masinlah makanan. Makan masin lah, jangan. Kita kena hormat, kita kena jaga adab kita di hadapan makanan. Bukan sebab orang yang masak tu, tapi sebabkan makanan tu. Sebab makanan ni adalah sumber rezeki yang Allah bagi, yang Allah dah tetapkan pada hari tu. Itulah makanan awak, itulah rezeki awak pada hari tu. So, makan je. Makan macam biasa. Kalau tak sedap, awak berhenti, dah cukup. Jangan cakap tak sedap ke apa, jangan. Elakkan, jaga percakapan bila kita berada di hadapan makanan. Okay. Kemudian yang ketujuh, duduk ketika makan dan minum. Pastikan awak duduk lah. Kita makan ni, kita kena duduk. Makan ke minum ke duduk. Duduk, rasa duduk mana-mana. Berarti awak duduk. Contoh tak ada kerusi ke, bertinggung. Duduk bertinggung pun boleh. Sebabkan tak ada kerusi ke apa kan. Contoh awak dekat jalan-jalan ke mana-mana, tiba tak ada tempat nak duduk, so bertinggung. Minum. Okay. Tu, sunnah kita bila kita makan, duduk. Dan yang ke-8 adalah kurangkan bercakap ketika makan. Waktu makan ni kita kena, bukan tak boleh cakap langsung, kena cakap juga. Tapi bila kita nak bercakap ni, bersemang dengan family. Contoh awak makan dengan family kan, so bersemang dengan family. Bersemang dengan ayah, bersemang dengan ibu, semang benda-benda yang baik, semang benda ada manfaat. Semang benda hal belajar ke, pasal kelas ke, contoh pasal sekolah ke, contoh pasal pasal family ke, boleh. Tapi janganlah dia makan kan, tak cakap apa. Tak boleh juga. Kan? Nabi SAW dia makan pun ada juga. Dia Nabi SAW makan bersembang dengan sahabat-sahabat. Okey. Tapi bersembang benda yang baik lah, benda yang ada kebaikan. Okey. Sini lah 8 cara makan Nabi SAW. Okey. Yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian.
Kemudian yang terakhir ni pula ialah aktiviti yang keempat, iaitu doa sebelum dan selepas makan. Jom kita baca sama-sama. Okey, doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, Engkau berkatilah apa yang telah Engkau rezekikan untuk kami serta selamatkan kami dari api neraka. Kan, doa-doa sebelum makan. Ataupun doa lain yang Ustaz sebut tadi lah. Bismillahi ala barakatillah. Ataupun cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pun sudah memadai. Okey. Dan doa selepas makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta jadikanlah kami di antara orang Islam. Okey, nampak ni. Doa selepas makan, amalkanlah. Ataupun sekadar kita sebut Alhamdulillah pun sudah memadai. Tanda kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Allah limpahkan, telah Allah berikan pada hari ini untuk kita kan. Jadi inilah cara kita untuk memuji kepada Allah. Bila kita dapat nikmat, kita puji Allah. Alhamdulillah. Tak kisahlah nikmat apa kita dapatkan. Contoh, nikmat kesihatan, Alhamdulillah. Contoh kan, sebut Alhamdulillah. Setiap hari kita kena center puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kerana masih hidupkan aku lagi hari ini. Terima kasih ya Allah kerana bagi rezeki aku untuk hari ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kan, kita kena bersyukur Allah bagi lagi nyawa kita, bagi lagi hidup kita lagi. Kan. Jadi itulah kita punya pembincangan kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk badan sihat, otak cerdas. Jadi apa yang utama kat tajuk ni adalah untuk kita sentiasa menjaga pemakanan yang seimbang, makanan yang berkhasiat. Bila kita jaga makanan, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan badan kita yang sihat. Bila badan kita sihat, otak kita pun akan cerdas. Otak kita ni akan, orang kata kita jadi orang kata bijak lah. Cepat bertindak, boleh faham dengan cepat. Supaya yang utama tu, yang asasnya adalah pemakanan yang seimbang, yang berkhasiat. Itu yang paling penting yang awak kena jaga. Okey. Jadi itulah kelas kita pada untuk hari ini, video kali ini yang Ustaz boleh boleh laksanakan hari ini. Jadi insya-Allah awak dengar video ni sampai habis betul. Okey, semoga awak faham apa yang Ustaz sampaikan. Okey. InsyaAllah terjumpa pada next class. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.